Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang serentak hari ini. Isu berkaitan individu yang tidak boleh divaksin COVID-19 antara tumpuan persidangan. Untuk perinciannya, kita bersama Ashraf Ishak langsung dari Parlimen. Silakan Ashraf. Ya Syah, pakar perubatan berdaftar akan mengenal pasti jenis vaksin COVID-19 yang bersesuaian untuk digunakan ke atas individu yang tidak boleh divaksinasi atas faktor perubatan termasuk alahan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata langkah itu bertujuan melindungi keselamatan penerima vaksin. Contoh, jika seseorang didapati menghidapi alahan kepada vaksin jenis Pfizer, vaksin jenis lain seperti Sinovac boleh diberikan. Sekiranya individu tersebut disahkan tidak boleh mengambil sebarang jenis vaksin COVID-19 atas sebab-sebab perubatan, individu tersebut perlu mematuhi SOP dengan lebih ketat secara kendiri seperti memakai pelitup muka, memastikan penjarakan fizikal kerap, mencuci tangan dan lain-lain disebabkan individu tersebut lebih berisiko untuk mendapatkan jangkitan COVID-19. Individu berkenaan boleh memohon sijil digital khas atau sijil pengecualian vaksinasi di MySejahtera melalui Pejabat Kesihatan Daerah PKD berdekatan. Mereka perlu mengemukakan borang khas slip penilaian kesesuaian menerima vaksin COVID-19 bagi pesakit dengan masalah kesihatan tertentu yang disahkan pakar perubatan. Sijil digital melalui MySejahtera akan diperolehi dalam tempoh 1 minggu sekiranya permohonan lengkap dan mengikut syarat ditetapkan. Khairy menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Belud Isa Naraisah Munirah Majlis di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat turut dimaklumkan sebanyak 11 projek program perumahan rakyat PPR disewa sedang dalam pembinaan. Ia melibatkan 5,470 unit kediaman khusus untuk membantu golongan B40 memiliki rumah sendiri. 8 lagi projek PPR disewa dirancang untuk dibina melibatkan 2,893 unit kediaman. Kementerian juga sentiasa memohon dengan agensi pusat untuk terus mengadakan projek-projek PR disewa yang baru supaya bantuan kepada golongan yang layak dan memerlukan rumah pada kadar sewa yang rendah terus bertambah. Dan terima kasih kerana ketika menjawab pertanyaan Wakil Wangsa Maju Datin Dr. Tan Yee Kiew, Datuk Seri Dr. Ismail turut memaklumkan kementeriannya telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk meringankan beban golongan sasar ketika pandemik COVID-19. Antaranya memberi pengecualian bayaran sewa selama 7 bulan melalui Mac tahun lepas bagi 3,636 unit PPR disewa dan rumah transit. Juga penangguhan bayaran sewa selama 2 bulan dari Mac 2020 bagi PPR sewa untuk dimiliki RTO. Sementara itu, di Dewan Negara pula, para senator dimaklumkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang mengenal pasti beberapa sektor yang sedang berkembang dan berupaya menjadi penggerak pertumbuhan baru ekonomi berpendapatan tinggi. Ia termasuk filem dan kandungan kreatif digital seperti animasi serta permainan digital. Kementerian amat komited dan giat membangunkan industri kreatif pasca pandemik COVID-19 dengan merancang langkah-langkah strategi baru selaras dengan pendekatan norma baru dan pematuhan kepada SOP yang berkuat kuasa melalui pakej rancangan industri kreatif Malaysia, Prisma, dan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Sehubungan itu, beliau menjawab pertanyaan Senator Rita Sarimah anak Patrick Insol. Tambah Datuk Zahidi, kementerian melalui agensi di bawahnya termasuk Finas, My Creative Ventures dan Cendana sedang giat melaksanakan pelbagai program dalam bentuk kemudahan pembiayaan, pembangunan kapasiti, akses dan promosi. Ia sebahagian langkah meningkatkan sumbangan industri kreatif kepada KDNK negara. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, industri kreatif menyumbang 1.9% atau 29.4 bilion ringgit kepada KDNK negara pada tahun 2019.
Saudara, terdahulu sebelum sesi pertanyaan jawab lisan bermula, 3 individu mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Dewan Negara di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Senator Lim Hui Ying dipilih semula oleh DUN Pulau Pinang berkuat kuasa 1 September 2021 hingga 31 Ogos 2024. Senator Datuk Hussein Awang pula dipilih semula oleh DUN Terengganu berkuat kuasa mulai 15 September 2021 sehingga 14 September 2024. Manakala Senator Datuk Muhammad Hisamuddin Yahya merupakan lantikan baru oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi wilayah Persekutuan Putrajaya berkuat kuasa hari ini sehingga 3 Oktober 2024. Tan Sri Dr. Rais mengalu-alukan pelantikan 3 ahli Dewan Negara itu dan mengingatkan para senator agar memainkan peranan dan melunaskan tanggungjawab sebaiknya seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik, setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari bangunan Parlimen. Sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara kini berhenti rehat seketika dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang nanti untuk sesi perbahasan RMK ke-12. Kita kembali semula bersama rakan tugas Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Ashraf. Berita tengah hari akan